Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dipetik daripada Harapan Daily. Dulu Hadi Awang bukan kata dakwah, bukan Islam perusak negara. Sekarang sibuk pula nak tagih undi daripada orang bukan Islam. Inilah sindiran kepada Hadi Awang. Saudara-saudara sekalian, ini menyebabkan ada netizen mengatakan terkantoi lagi Hadi Awang kali ini. Selepas pernah melabel golongan bukan Islam sebagai perosak politik dan ekonomi negara, Tan Sri Abdul Hadi Awang disindir apabila menggesa anggotanya untuk menarik undi dari kumpulan itu. Dalam muktamar tahunan PAS semalam, Hadi mengarahkan anggota parti itu menarik undi bukan Islam bagi memenangi pilihan raya umum ke-16. Naib Presiden PKR Nik Nazmi Nik Ahmad berkata, Presiden PAS itu tidak pernah konsisten dalam ucapannya kerana hari ini cakap lain, esok cakap lain. Membaca amanat terbaru, Hadi mengingatkan saya tentang tohmahan beliau terhadap pengundi bukan Melayu. Kata beliau, nampaknya Hadi sedang menagih undi kumpulan yang sebelum ini pernah beliau label sebagai perosak negara. Sejak dari dulu, Hadi terkenal dengan sikap yang tidak konsisten dalam berkempen. Hari ini cakap lain, esok cakap lain, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Pada Ogos tahun lalu, Abdul Hadi mendakwa, golongan bukan Islam dan bukan Bumi Putra adalah punca gejala rasuah di Malaysia. Selain menuduh golongan itu menjadi kumpulan majoriti yang merosak politik dan ekonomi negara. Susulan tuduhannya itu, Polis Diraja Malaysia PDRM serta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC membuka kertas siasatan atas dakwaan mengeluarkan kenyataan berbaur perkauman. Beliau disiasat mengikut Seksyen 505 dalam kurungan C, Kanun Keseksaan, iaitu berkaitan niat mengapi-apikan atau mungkin mengapi-apikan mana-mana golongan atau kaum melakukan sesuatu kesalahan terhadap golongan atau kaum lain. Sementara itu, Nik Nazmi yang juga ahli Parlimen Setiawangsa berkata, untuk Malaysia bergerak ke hadapan, semua kaum dan agama perlu dilibatkan dalam proses pembinaan negara. PRK katanya sebagai parti, PKR katanya sebagai parti berbilang kaum, tidak pernah melabel mana-mana kaum sebagai perosak negara. Saya percaya dengan pelbagai inisiatif yang telah dilakukan Kerajaan Perpaduan, ia akan memberikan keyakinan kepada semua pengundi tanpa mengira kaum dan agama untuk terus menyokong kerajaan ini, ujarnya lagi. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Ramai netizen kata, Hadi Awang setiap hari hampir terkantoi. Seperti yang dikatakan oleh Naib Presiden PKR ini, yaitu Nik Nazmi Nik Ahmad, beliau kata, Presiden PAS itu tidak pernah konsisten dalam ucapannya kerana hari ini cakap lain, esok cakap lain. Beliau kata apabila membaca amanat terbaru daripada Hadi, ini mengingatkan beliau tentang tohmahan Hadi Awang terhadap pengundi bukan Melayu. Kata beliau, nampaknya Hadi sedang menagih undi kumpulan yang sebelum ini pernah beliau label sebagai perosak negara. Sejak dari dulu lagi, Hadi terkenal dengan sikap yang tidak konsisten dalam berkempen. Hari ini cakap lain, esok cakap lain, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, isu kali ini hanya kerana pakai kopiah, jangan rasa orang lain tidak suci. Itu kata-kata daripada setiausaha politik Perdana Menteri kita Malaysia, iaitu Anwar Ibrahim. Setiausaha politik kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim, iaitu Ahmad Farhan Fauzi,
Kesal dengan kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang secara sinis mendakwa kerajaan Madani tidak dapat disucikan lagi kerana dikelilingi bekas banduan dan perasuah. Ahmad Ferhan menegaskan, ucapan Hadi Awang dalam muktamar PAS tahunan yang diadakan semalam jelas menunjukkan bahawa ahli Parlimen Marang itu selaku seorang agamawan tidak mencerminkan nilai sebenar diterapkan Islam. Beliau berkata, Abdul Hadi sebagai agamawan perlu mewar-warkan nilai kebersamaan, kesatuan dan kekitaan kerana agama Islam telah tersebar melalui penyatuan manusia yang mempunyai pelbagai latar belakang. Lantaran itu saya berpandangan bahawa dalam ketika kita hendak berpolitik, biarlah ia bersifat sederhana, jangan sampai kita memecah belahkan umat, melontarkan fitnah dan mengadu domba. Sementelahan itu, jangan hanya kerana kita mengenakan kopiah di atas kepala dan mengemudi parti yang tertera nama Islam, kita merasakan seolah-olah pihak lain tidak suci maupun tidak Islam sepenuhnya, katanya dalam satu kenyataan. Semalam Abdul Hadi dengan nada sinis menyifatkan PAS tidak mahu menyertai kerajaan perpaduan yang sudah tersedia tercemar. Abdul Hadi berkata kerajaan Anwar penuh dengan kekotoran dan PAS tidak mahu menyucikan parti-parti dalam kerajaan itu. Kami boleh lihat kerajaan Pakatan Harapan PH siapa di dalamnya. Kamu boleh lihat, katanya, cuci macam mana? Bekas banduan ada, kluster Mahkamah Kes Rasuah pun ada. Macam mana kami nak ikut sertai, kata beliau. Lantaran itu, Ahmad Ferhan menyarankan Abdul Hadi mengkaji semula pandangan beliau dengan menghayati firman Allah. Kata beliau, sebagai agamawan, beliau sepatutnya memahami lebih mendalam perihal ini. Oleh itu, kata beliau lagi, saya berharap hal ini akan menjadi pengajaran kepada semua untuk bersederhana dalam berpolitik dan tidak merendahkan pihak yang berbeza ideologi dengan kita, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, inilah satu perkara yang banyak orang komen hari ini. Apa pula pendapat anda semua? Adakah anda setuju dengan kata-kata daripada Setiausaha Politik Perdana Menteri ini, iaitu dia kata, hanya kerana pakai kopiah, jangan rasa orang lain tidak suci. Ini semua atas tindakan daripada secara sinis Anwar Ibrahim Hadi Awang mendakwa kerajaan Madani tidak dapat disucikan lagi kerana dikelilingi bekas banduan dan perasuah. Selain daripada itu, Hadi juga menyifatkan tidak mahu menyertai kerajaan perpaduan yang sudah sedia tercemar. Hadi berkata kerajaan Anwar penuh dengan kekotoran dan PAS tidak mahu menyucikan parti-parti dalam kerajaan itu. Wah, naik taraf sudah rupa-rupanya kan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baru-baru ini dalam ucapan Hadi Awang di Muktamar PAS telah menggemparkan Malaysia dengan menggelarkan pemimpin negara sebagai bekas banduan. Ini menyebabkan beberapa pengumuman ataupun penganalisis politik, pemerhati politik tertarik dengan apa yang dibuat oleh Hadi Awang itu. Gelaran Perdana Menteri Banduan, AMK, akhirnya menasihatkan Hadi Awang untuk muhasabah diri. Ada yang menganggap ini satu perbuatan yang tidak menunjukkan teladan. Kata mereka, kenapa Hadi Awang yang dianggap sebagai tok guru kepada agama sanggup mengatakan perkara yang seperti ini? Bahkan ada juga yang menulis, kata mereka, kenapa beliau tidak menunjukkan teladan yang baik. Angkatan Muda Keadilan AMK menemplak Tan Sri Abdul Hadi Awang yang didakwa merendahkan Pakatan Harapan sebagai sebuah gabungan yang dipimpin banduan.
dipercayai merujuk kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. AMK dalam kenyataan berkata, Presiden PAS itu sengaja menggunakan gelaran banduan dengan tujuan merendah-rendahkan seseorang itu. Kenyataan itu menyebut ia bukan kali pertama beliau menyerang Perdana Menteri dengan gelaran sedemikian. Malah, sejak bertahun lalu menjadi label yang paling digemarinya untuk digunakan ke atas Perdana Menteri. Abdul Hadi sendiri pernah mengatakan bahawa pemenjaraan ke atas dirinya adalah lebih baik berbanding membayar denda. Artinya, beliau sendiri sedia untuk memakai gelar banduan. Maka apa masalahnya dengan Anwar sebagai bekas banduan? Sudah tertulis, Perdana Menteri kita hari ini adalah antara insan yang diuji dengan tohmah dan fitnah sehingga terpenjara dalam jalan perjuangannya sebelum diangkat darjat untuk memimpin negara. Seharusnya ia jadi pedoman besar buat kita, bukan untuk direndah-rendahkan, ujar kenyataan itu. AMK menasihati Abdul Hadi supaya bermuhasabah diri kerana sebagai seseorang yang bergelar atau digelar ulama dan pendakwa, beliau tidak seharusnya merendah-rendahkan takdir dan nasib seseorang yang diketahui sendiri olehnya sebagai orang yang dizalimi. Tekuni dengan semula hati, bukan dengan penuh nafsu politik dan hasad dengki. Bukan itu sifat orang alim dalam jalan dakwah. Tidak terhakis pun rasanya taat dan patuh pendukung Haji Hadi di dalam PAS andai tutur kata yang lebih baik terbit berbanding cerca dan hina ke atas lawan politik. Jika terus-terusan begini, janganlah rasa tertekan pula apabila masyarakat hari ini makin ramai yang mempertikai apakah benar Haji Hadi ini seorang ulama, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, ini memang menarik perhatian kita semua sehingga ada beberapa netizen yang turut memberikan komen yang agak pedas terhadap Hadi Awang. Mereka kata, kenapa dan apa sudah jadi dengan Haji Awang ini? Mereka kata Hadi ini dah terdesak ke nak menjadi sebahagian daripada kerajaan lagi, kata mereka. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan, satu ulasan yang paling anda tunggu-tunggu sekali berkaitan dengan Hadi Awang. Adakah dengan ini Hadi Awang akan letak jawatan atau dipecat ataupun akan berundur diri, bersara daripada politik? Ini persoalan besar yang mungkin kita memerlukan jawapannya pada petang ini juga. PAS baru-baru ini memohon ataupun Hadi kata PAS perlu pengundi daripada orang bukan Melayu dan bukan Islam bagi membolehkan PAS dapat menerajui kembali Putrajaya. Beliau mengakui kali ini bahawa PAS memerlukan bukan Islam dan bukan Melayu bagi membolehkan mereka menerajui Putrajaya atau menjadi semula kerajaan. Mengapakah ini berlaku? Adakah ini tandanya bahawa kini PAS atau Hadi Awang menyedari tanpa sokongan daripada orang bukan Melayu dan bukan Islam, PAS tidak akan dapat berbuat apa-apa? PAS tak mungkin berjaya tarik pengundi bukan Melayu kecuali jika Hadi Awang undur diri atau letak jawatan. Berucap merasmikan muktamar PAS semalam, Hadi Awang mengalahkan para ahli parti itu supaya berusaha menarik sokongan pengundi bukan Melayu setelah berjaya menguasai sokongan pengundi Melayu. Kata Presiden PAS itu, berdasiasat mendapati bahawa mereka masih lemah dalam menarik sokongan bukan Melayu. Kita sudah berjaya menarik sokongan pengundi Melayu Islam dan dalam PRU 15. Maka usaha yang penting dan berat yang mesti dilakukan sekarang adalah
menarik sokongan pengundi bukan Islam dan bukan Melayu dalam menghadapi PRU 16 akan datang. Perkara itu penting untuk dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh, tersusun dan bijaksana, kata Hadi Awang. Menurut Hadi lagi, disebabkan lemah dalam sokongan bukan Melayu itu, PAS dan PN gagal memperoleh kerusi yang mencukupi untuk menubuhkan kerajaan. Berdasarkan arahan serta penegasan terbaru ini, ia menunjukkan Hadi akhirnya sadar bahawa Malaysia adalah negara yang berbilang bangsa dan semua kaum adalah penting untuk disantuni. Menoleh ke belakang, terutama sejak PAS meninggalkan Pakatan Rakyat atau PR pada tahun 2015, PAS yang di bawah kepimpinan Hadi sebenarnya mulai rosak dalam arah tuju dalam perjuangannya. Sejak itu, PAS bukan saja banyak menghentam bukan Melayu, malah menjadikan bukan Melayu sebagai musuh mereka dengan pelbagai sentimen serta retorik bersifat perkauman. Sentimen Melayu Islam yang ekstrim sering dimainkan dengan sewenang-wenangnya dan tanpa kawalan sehingga seolah-olah semua masalah dalam negara ini dicetuskan oleh bukan Melayu. Tidak cukup dengan PAS seronok mengatakan bahawa bukan Melayu sebagai punca berlakunya rasuah di negara ini. Label kafir harbi juga turut dijajah dengan meluas dan digunakan di luar konteks tanpa hikmah. Slogan Islam for All yang pernah dilaungkan sebelum ini lantas dikebumikan tanpa nisan. Semua ini mahu tidak mahu walaupun berjaya menjadikan sokongan Melayu melimpah, tetapi dalam masa yang sama menyebabkan undi bukan Melayu makin menjauh. Akhirnya, siapa yang rugi? Agaknya, setelah berjaya berada dalam kerajaan selama 33 bulan sebelum ini dan keseronokan mendapat pelbagai nikmat masih menghantui kenangan, PAS kini akhirnya sedar bahawa sokongan pengundi Melayu saja tidak mencukupi untuk memegang kuasa dan mengecap kembali nikmat dunia. Selama ini mereka ingat dengan sokongan pengundi Melayu saja sudah cukup untuk beroleh kuasa. Mentadbir Kelantan dan Terengganu saja bolehlah dengan sokongan pengundi Melayu semata-mata. Bolehkah PAS mendapat sokongan bukan Melayu dalam keadaan sekarang ini? Harus diakui, sejak Hadi memimpin PAS, khususnya selepas 2015, orang bukan Melayu di negara ini sebenarnya sudah banyak terluka dan dilukakan hati mereka oleh ahli parlimen marang itu. Penyebabnya tidak lain melainkan disebabkan cara pemikiran dan keceluparan insan yang bernama Hadi Awang yang ingin bermusuh dengan bukan Melayu dan bukan Islam. Untuk itu, jika ingin terbuka laluan dan terlihat kemungkinan ada lorong untuk PAS memperoleh sokongan bukan Melayu, ia hanya boleh berlaku jika setelah Hadi Awang bukan lagi memimpin PAS. Pilihannya adalah salah satu, tunggu 2 tahun lagi dan ketika itu Hadi mesti tidak menawarkan bertanding lagi sebagai Presiden PAS atau beliau secara sukarela sedia meletak jawatan dalam waktu terdekat ini. Hanya jika PAS dipimpin oleh pimpinan yang sederhana saja, memberi kemungkinan pengundi bukan Melayu boleh didekati. Selagi Hadi Awang memimpin PAS, selagi itu bukan Melayu akan menjauhi PAS dan impian untuk beroleh sokongan bukan Melayu tak ubah umpama mimpi akibat terlelap selepas waktu asyar. Ditulis oleh Sabudin Husin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.